Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis insya-Allah. Okey, saya ucapkan selamat tengah hari. Selamat hari Isnin. Insya-Allah hari Isnin kita dah masuk minggu baru. Okey, semangat baru untuk minggu yang baru insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Rohaya, Kak Zawiyah, Kak Mar, Kak Kalimatun, Kak Hamidah, Kak Nurisha. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberi salam insya-Allah. Okey. Dan saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. InsyaAllah jemput masuk dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah hari ini kita akan baca hadis. Niat kerana Allah Ta'ala kita baca hadis tanda atas kecintaan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Okey, mana yang dah hadir jangan lupa kita pakat-pakat share. Okey, sama-sama share live ni insya-Allah. Kita nak kongsi beramai-ramai bacaan hadis kita. Okey, tajuk hadis kita hari ini pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran menyimpan ilmu kenabian di dadanya. Panjang tajuk kita hari ini kan. Okey, tajuk kita insya-Allah hadis kita hari ini pembaca Al-Quran menyimpan ilmu kenabian di dada. Okey. Orang yang membaca Al-Quran ni ada ilmu kenabian. Macam mana tu kan? Macam dengar macam besar kan. Okey, tak apa, kejap lagi kita akan baca insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan. Saya ucapkan jemput hadir, jemput masuk. Dan jangan lupa tekan button share. Okey, kita sama-sama sharekan slot hadis ini insya-Allah. Okey, jom kita mulakan bacaan hadis kita hari ini insya-Allah. Kita tengok apakah maksud di sebalik tajuk tu. Kan tajuk kita pembaca Al-Quran menyimpan ilmu kenabian di dadanya. Kan? Okey, jom kita baca hadis bersama-sama. Insya-Allah kita baca hadis bersama-sama. Okey, hadis kita hari ini Abdullah bin Amrin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an faqad istadrajal an-nubuwah baina janbaihi khaira annahu la yuha ilaihi la yanbaghi li sahibil Qur'an an yajida ma'aman wajada wa la yajhalu ma'aman jahila wa fi jawfihi kalamullah. Hadis kita hari ini insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang memberi salam insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan. Yang mana yang dah hadir jemput masuk. Selamat datang saya ucapkan insya-Allah. Okey. Hari ini bacaan hadis kita baca satu hadis yang mana tajuk dia pembaca Al-Quran menyimpan ilmu kenabian di dadanya. Macam mana tu kan? Okey, insya-Allah. Jangan lupa share banyak-banyak. Okey, kita sebarkan kebaikan. Kita share kepada orang ramai tentang hadis hari ini insya-Allah. Okey. Okey, jom kita tengok
Apa maksud hadis yang kita baca tadi tu kan? Okey. Hadis yang kita baca tadi maksud dia Sayyidina Abdullah bin Amri radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Sayyidina Abdullah tadi meriwayatkan. Okey, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah ada bersabda. Rasulullah ada bersabda. Sesiapa sahaja yang membaca Al-Quran, maka dia menyimpan pengetahuan kenabian di dalam dadanya. Masya Allah. Okay? Nabi sendiri yang bersabda. Dia kata sesiapa yang baca Al-Quran ni, okay, beliau orang itu ada menyimpan ilmu kenabian, pengetahuan kenabian di dada. Kan? Cuma di sini tidak diturunkan wahyu kepadanya. Okey. Jadi orang yang membaca Al-Quran, dia menyimpan ada pengetahuan kenabian dekat dada dia. Cuma dia tidaklah diturunkan wahyu. Okey. Adalah tidak wajar bagi seseorang yang mempunyai ilmu Al-Quran memarahi orang yang pemarah, dan tidak patut dia bertindak jahil. Okey, sedangkan Al-Quran berada di dalam dadanya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam, insya-Allah. Okey, selamat datang. Saya ucapkan jemput masuk, jemput hadir dalam slot bacaan hadis kita hari ini, insya-Allah. Okey. Tajuk hadis kita hari ini bagi saya sangat menarik. Kan, pembaca Al-Quran menyimpan ilmu kenabian di dadanya. Okey, seperti mana sabda Nabi, Nabi berkata, Rasulullah ada kata, orang yang membaca Al-Quran ni dia ada menyimpan pengetahuan kenabian di dadanya. Tapi dekat sini tidaklah diturunkan wahyu. Bukanlah diturunkan wahyu kepadanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran ni dia tak wajar, dia tak sepatutnya untuk marah-marah orang yang pemarah. Boleh faham? Jangan kita nak macam tu lah, ada orang panas baran, kita pun marah dia sekali. Tak wajar dekat situ. Okay? Dan dia tak sepatutnya bertindak jahil. Sebab apa? Sebab dia membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran berada di dalam dadanya. Jom kita tengok keterangan. Okey. Keterangan tentang hadis di atas. Dia nak sampaikan tentang apa sebenarnya kan? Okey, jom. Oleh kerana wahyu telah tamat selepas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang wahyu tidak mungkin akan datang lagi. Okey, wahyu tamat apabila selepas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad adalah orang terakhir yang mendapat wahyu. Jadi sekarang tak mungkin akan ada wahyu datang lagi. Okey. Namun oleh kerana Al-Quran adalah perkataan Allah. Namun oleh kerana Al-Quran itu kan, Al-Quran itu sendiri perkataan. Al-Quran itu sendiri perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang suci kan, maka tidak ragu-ragu lagi Al-Quran itu mengandungi pengetahuan kenabian. Okey, Al-Quran yang kita baca, setiap hari kita baca tu, Al-Quran itu adalah perkataan daripada Allah. Perkataan yang suci daripada Allah. Jadi tak ragu lagi. Tak apa orang kata, tak ada keraguan, tak bimbang lagi, sebab dalam Al-Quran itu pasti ada mengandungi
pengetahuan kenabian. Okey. Kemudian apabila seseorang itu telah dianugerahkan dengan pengetahuan kenabian, okey, bila seseorang itu dah dianugerahkan dengan pengetahuan kenabian kan sebab dia membaca Al-Quran, maka adalah sangat penting untuk dia menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang terbaik. Okey, yang sesuai dengan keadaannya itu, dan dia harus menjauhkan diri daripada akhlak yang buruk. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang memberi salam. Okey, mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan insya-Allah. Okey, kita akan baca hadis hari ini, iaitu pembaca Al-Quran menyimpan ilmu kenabian di dadanya, insya-Allah. Okey. Jadi maksud dekat sini, orang yang membaca Al-Quran ni dia dah dianugerahkan pengetahuan kenabian. Jadi dekat situ bila dia dah dianugerahkan dengan pengetahuan kenabian kan, orang yang membaca Al-Quran sangat penting dekat situ untuk kita menunjukkan akhlak yang terbaik kan, yang sesuai dengan keadaan dia, dan dia haruslah menjauhi daripada akhlak yang buruk. Jangan kita tunjuk akhlak yang buruk. Okey, kita sebagai pembaca Al-Quran, insya-Allah. Okey. Kemudian Hadrat Fudail bin Ayyad, okey, Hadrat Fudail ini beliau telah menyatakan bahawa seseorang hafiz Al-Quran, orang hafiz Al-Quran iaitu penghafaz Al-Quran, adalah pemegang panji Islam. Beliau ini pemegang panji Islam, memegang nama Islam. Oleh itu, dia tidak sesuai bergaul dengan mereka yang menghabiskan masa dengan perkara yang sia-sia atau berserta dengan orang yang lalai. Okey, maksud lalai di sini orang yang lalai daripada mengingati Allah, atau termasuk dalam kalangan orang yang malas. Malas di sini bermaksud malas nak melakukan amal ibadat. Okey. Jadi Hadrat Fudail ni dia ada nyatakan, okey, orang yang hafaz Al-Quran dia tak boleh bergaul, tak sesuai bergaul dengan orang yang suka menghabiskan masa. Okey, maksudnya join diorang sekali. Okey, tapi kalau untuk bergaul dengan mereka, untuk membawa mereka ke jalan Allah, ke jalan yang benar, insya-Allah boleh. Kan? Okey, jauh daripada orang yang lalai, daripada orang yang tak mengingati Allah, orang yang malas beribadat. Okey. Jadi insya-Allah itulah dia seorang yang membaca Al-Quran. Dekat situ dia dah ada ilmu kenabian di dada kan. Dekat situ bila kita membaca Al-Quran, secara automatik kita kenalah berakhlak baik. Kita kena tunjuk contoh yang baik, insya-Allah. Kita boleh ajak orang ke jalan yang benar. Okey, ajak dia baca Al-Quran sama-sama kan. Kita tak tunjuk akhlak yang buruk, insya-Allah. Okey, itulah peranan kan besar seorang yang membaca Al-Quran, insya-Allah. Okey, insya-Allah boleh semua. Okey, alhamdulillah, itulah hadis pengisian share kita hari ini dalam slot bacaan hadis, insya-Allah. Okey, semoga kita terus istiqamah dalam membaca Al-Quran. Okey, semoga Allah sihatkan tubuh badan kita supaya kita boleh terus melakukan ibadat kepada Allah, supaya kita terus boleh mendekatkan diri dengan Allah, insya-Allah. Okey, kita boleh ajak kawan-kawan kan, kita dah boleh baca Al-Quran, jom kita ajak kawan-kawan baca Al-Quran sama-sama, insya-Allah. Okey, boleh? InsyaAllah semua. Okey, terima kasih saya ucapkan mana yang dah hadir dalam slot bacaan hadis kita hari ini, hari Isnin. Okey, hari Isnin, minggu yang baru, insyaAllah. Okey,
Moga-moga semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Okey. Dan saya ucapkan terima kasih mana yang dah share. Okay, saya sangat berterima kasih kepada sesiapa yang dah share, insya-Allah. Okay. Dan untuk pengetahuan, kelas baru akan bermula pada hari ini. Okay. Pengambilan kelas baru bermula hari ini, insya-Allah. Okay. Jadi kalau ada kawan-kawan, ada saudara mara yang nak ikuti kelas, boleh recommend lagi kat mereka. InsyaAllah. Okay. Masih lagi buka pendaftaran, insyaAllah. Okay. Kita ajak kawan-kawan, kita ajak ramai-ramai untuk melakukan kebaikan, insyaAllah. Dari situ moga-moga asbab kita mendapat ganjaran di akhirat nanti, insyaAllah. Okay. Okay, terbaik semua, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang, insyaAllah. Dan jangan lupa slot Al-Maqsurat pada pukul 5 petang nanti. Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.